Lebih 1000 tahun lalu, puncak tertinggi di Kedah ini pernah menjadi tanda arah pintu masuk ke perairan Nusantara Melayu. Kapal-kapal dagang India dan Arab menggunakan puncak Gunung Jerai sebagai mercu tanda pelayaran mereka menuju ke China. Di kaki gunung ini, tamadun Melayu purba ditemui. Candi Lembah Bujang ini menyimpan rahsia dan misteri yang bakal merombak catatan sejarah tamadun Melayu. Hai, Assalamualaikum anak-anak. Bersama kembali dengan Cikgu Akmal hari ini untuk mata pelajaran sejarah tahun 4. Baik, tajuk kita hari ini ialah kaedah penyelidikan sejarah. Sambung minggu lepas, kita sudah pun menyentuh tentang sumber sejarah yang kita perolehi, iaitu sumber sejarah diperolehi dari dua kaedah, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Baik, untuk pelajaran kita hari ini, cikgu akan menyentuh berkaitan dengan tajuk baru, iaitu daripada tajuk utama 1.0, mari belajar sejarah. Kandungan asas ialah 1.1.3, menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. Kandungan tambahan, kandungan 1.1.7, menerangkan kepentingan mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah yang lalu. Okey, objektif pelajaran kita hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid-murid dapat menyebut dengan betul dan tepat 3 kaedah penyelidikan sejarah. Untuk hari ini, rujukan buku yang kita guna ialah rujukan buku teks muka surat 8 hingga 9 dan juga rujukan buku kerja muka surat 13. Okey, semua anak-anak dah ready? Mengapa penyelidikan sejarah dilakukan? Penyelidikan sejarah dilakukan bagi membuktikan peristiwa sejarah yang berlaku berdasarkan bukti yang tepat dan betul saja. Jadi penyelidikan dilakukan oleh pakar-pakar sejarah yang bertauliah dalam kalangan ahli ekologi, pakar ekologi maritim dan pakar-pakar penyelidikan penulisan sejarah. Jadi pakar-pakar sejarah ini bergabung untuk memperolehi bukti berkaitan peristiwa sejarah yang berlaku sebelum ini dengan tepat dan betul. Baik, seterusnya bagaimana kaedah penyelidikan sejarah dilakukan? Dia perlu dilakukan dengan 3 kaedah. Yang pertama ialah kaedah ekologi, kedua ialah kaedah lisan dan ketiga adalah kaedah bertulis. Kaedah ekologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan seperti cari gali dan penemuan bahan-bahan lama yang sebenar sama ada di daratan ataupun dalam dasar laut. Jadi kaedah ekologi ini para pengkaji ataupun sejarawan mendapatkan maklumat berdasarkan kajian saintifik. Kajian saintifik berdasarkan bahan-bahan yang dijumpa untuk menentukan tarikh jangkaan penyelidikan sejarah. Jadi mereka akan dapatkan maklumat-maklumat itu. Hasilnya tafsiran dan pentarihan tentang budaya masyarakat akan dibuat. Jadi daripada bahan yang dia dapat, dia akan dapat tarikh sebenar tentang sesuatu bahan atau dapatan itu. Contoh-contoh yang dilakukan menggunakan kaedah ekologi ni ialah bahan seperti fosil, binaan daripada batu, peralatan daripada logam, tembikar, kulit siput ataupun juga kulit-kulit binatang yang lain. Okay, kemudian kaedah yang kedua, kaedah lisan. Proses mendapatkan maklumat melalui temu bual, melalui orang yang terlibat dengan peristiwa sejarah tersebut atau yang melihat dengan mendengar dari sumber yang sebenar. Contoh, pahlawan Mak Kilau. Jadi apabila temu bual dilakukan, sumber itu dari mulut pahlawan itu
sebenarnya, ataupun juga dia boleh didapati daripada sumber anak-anak beliau atau rakan-rakan yang rapat. Jadi kaedah ini diguna pakai untuk penyelidikan sejarah. Bagaimana langkah-langkah untuk melaksanakan kaedah lisan ini? Langkah-langkahnya ialah pertama, mengenal pasti sumber orang yang bercerita dan penyediaan soalan bertulis supaya apa yang kita ingin dapatkan itu boleh dapat dengan tepat. Kedua, merakamkan proses temu bual tersebut supaya maklumat tidak tertinggal. Kemudian, menyalin semula rakaman dan menyimpan dapatan perbualan dalam bentuk penulisan ilmiah. Sebab penulisan itu mestilah tepat, betul dan boleh diterima dan keberangkalian kesahihannya adalah tepat. Okey. Baik, kemudian ketiga, kaedah bertulis. Proses untuk mendapatkan maklumat berdasarkan tinggalan lakaran dan tulisan. Boleh diperoleh melalui lakaran dinding gua, kayu, batu atau bahan bercetak seperti catatan penulisan dan surat. Sebagaimana contoh, peninggalan batu bersurat Terengganu. Jadi dapatan ini diambil dan ditulis semula sebagai salah satu kaedah penyelidikan sejarah yang diguna pakai. Baik, langkah-langkah dalam kaedah penulisan bertulis ini, satu, kenal pasti sumber yang tepat dan betul, mengumpul semua dapatan dan susun semula berdasarkan urutan dan cerita sebenar, melakukan perbincangan dan mentafsir dapatan secara ilmiah, melakukan penulisan berdasarkan bukti. Bukti-bukti itu mesti sudah diperakukan, bukan bukti-bukti yang tidak sahih atau bukti-bukti yang palsu. Baik, sekarang kita pergi kepada kepentingan sejarah itu. Mengapa? Mengapa sejarah itu penting, anak-anak? Mengapa sejarah itu penting? Sejarah itu sangat penting sebab kita akan mengenal asal-usul kita. Bagaimana bermulanya tamadun sesuatu bangsa itu. Dan kemudian sejarah itu penting kerana kita boleh ambil iktibar bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu untuk membangunkan sesuatu bangsa, sesuatu tamadun atau sesuatu negara itu. Kemudian memupuk semangat patriotisme supaya kita semakin mencintai negara kita sendiri. Kemudian mengukuhkan perpaduan. Perpaduan itu perlu. Jadi melihat daripada asal usul sejarah itu, kita akan tahu di manakah permulaan sesuatu kaum atau di manakah permulaan sesuatu tamadun tersebut, dan kita akan lebih bersatu padu membangunkan negara dan bangsa, ya. Jadi kita akan bangga dengan apa yang kita perolehi dan kita akan rasa kita adalah yang terhebat di mata dunia. Kemudian mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah, menjadikan sejarah itu sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh lupakan sejarah sebab sejarah itu merupakan tamadun yang kita perlu pegang untuk kejayaan akan datang. Okey, latihan bertulis anak-anak. Okey, mengapakah sejarah penting? Tadi dah kata kan? Sila buat karangan pendek, satu muka surat bertajuk Mengapa Sejarah Itu Penting? Menggunakan idea dan kefahaman masing-masing dalam buku tulis garis satu. Jadi kamu buat dalam bahasa yang sangat mudah, dalam penulisan yang sangat ringkas tentang mengapakah sejarah itu penting. Ya? Baik, buat di dalam buku garis satu. Dan kemudian setiap jawapan adalah betul berdasarkan penjelasan kamu, berdasarkan rujukan di dalam buku-buku, buku teks dan buku kerja. Dan kemudian ialah latihan bertulis yang kedua ialah buat latihan di buku kerja di muka surat 13. Jangan lupa anak-anak ya, kerja rumah. Di samping itu, kamu juga boleh terus menghubungi cikgu melalui talian WhatsApp atau talian telefon jika ada masalah berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa dengan kerja rumah anda. Selamat belajar dari rumah. Terima kasih kerana bersama-sama Cikgu Ahmad untuk pelajaran sejarah pada hari ini.